Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, kita pada dhamir ataupun dhamair sama. Dhamair adalah jamak taksir ya. Dhamair jamak taksir dia punya tu dhamir. Sama je. Kata ganti nama atau kata ganti diri ada dua jenis. Itu mesti nak tahu. Yang pertama dhamir munfasil. Yang kedua dhamair ke dhamir ke boleh je termasalah ya. Dhamir muttasil. Okey, mari kita tengok pada ayat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok terus ya. Nak baca-baca nanti makan masa kita ya. Laisa alaika hudahum di mana? Di mana ada dhamir? Silakan. Kalau Ustazah memang tahu. Ya, ka tu ya. Laisa alaika. Ka adalah dhamir apa? Sebut. Muttasil Ya, dhamir muttasil. So bulatkan. Ya, bulatkan. Betul. Ka. Ka tu maksudnya anta. Laisa maksudnya bukan. Laisa tu maksudnya bukan ataupun tidak ataupun selain. Itu antara maksud laisa. Alai atas ataupun ke atas ka engkau. So bukan ke atas engkau. So ka di situ adalah dhamir muttasil. Sebenarnya dia anta, sebenarnya awak. Ka tu bermaksud awak ya. Bukan ke atas awak. So dia ada satu dhamir di situ, dhamir muttasil. Mesti sebut ya ka untuk siapa? Untuk anta. Mesti sebut. Baru kita faham ya. Okey. Kalau hudahum lagi di mana ada? Hum. Ya. Hum tu. Hum ya. Kamu semua. Siapa cakap tadi? Kamu semua. Ya, hum. Hum tu bukan kamu semua Kak Jem. Hum tu mereka semua. Mereka semua. Ya, mereka. Kalau nak cakap semua, nak sebut semua pun boleh, tak nak sebut semua pun tapi tak nak sebut semua pun tak apa, tapi maksudnya mereka. Mereka, ya, bukan kamu ya. Okey. Petunjuk mereka. Lepas tu lagi, seterusnya cari lagi dhamir. Ha Ustazah, boleh? Ha kat mana tu? Boleh. Yang mana? Allah ha. Tak ada. Tak ada di situ. Itu memang spelling, memang ejaan kalimah Allah tu memang ada ha. Ya, kalau yang ha tu lain. Ya. Okey. Right, belum tak ada lagi? Bali anu fisukum. Ya, kum ya. Kum tu dhamir apa nama dia? Dhamir apa? Muttasil. Apa maksud untuk siapa sebenarnya? Untuk antum. Mesti sebut. Antum. Ya, antum. Antum maksudnya awak semua. Maksud dia. Ya. So sebenarnya kalau kita nak kata-kata fali anfusi antum. Sebenarnya fali anfusi antum, tapi tak boleh pakai antum, kita kena pakai kum. Dia dah ada susun, dah ada tangan dia, jadi kita macam kena hafal sikitlah. Bagi diri. Fa di situ bermaksud maka, li bagi, maka bagi anfusi diri. Anfusi itu maksudnya diri ya. Kum kamu, bagi, maka bagi diri kamu semua. Macam tu. Sebenarnya antum lah sebenarnya ya. Okey, lagi di mana? Ustazah, di tu tak bukan ya Ustazah? Yang mana? Oh Yahdi, di. Yahdi satu kalimah Kak Jem, sayangku, Yahdi. Oh, satu kalimah. Ya, Yahdi satu kalimah. Yahdi bermaksud dia memberi petunjuk. Tadi awalnya, ayat itu awalnya ada huda, hudahum. Huda sama dengan perkataan Yahdi, tapi huda adalah petunjuk, yang suatu petunjuk. Tapi Yahdi dia maksudnya petunjuk tapi dia perbuatan, memberi petunjuk. So di situ tidak ada, bukanlah. Ya, okey. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey. Lagi silakan. Di mana ada? Assalamualaikum. Apa banyak ada tu kan dia gerak sampai tadi kan. Illa betul. Tum Ustazah. Ke mana? Antum. Antum. Ya, betul. Antum. Okey, sebelum antum macam kawan kita. Ya, ilaikum tu. Ya, Ilaikum. betul. Ya. Okey, sekarang ni bagus ya. Tengok perkataan ilaikum dengan wa antum. Ilai bermaksud ke atas ataupun atas ya.
So atas kamu ataupun kamu semua, lebih tepat sebab dia ramai ya. Atas kamu semua. Kum di situ adalah dhamir muttasil ya, dan Muttasil. lepas tu pula wa antum Antum. dan kamu semua. Sebenarnya antum Ini sama. ya sama, pihak yang sama. Nampak? Orang yang sama. Kumpulan tadi kata kamu semua. Cumanya ilai, kita tak boleh cakap ilai antum. Dia memang cara dia. Kalau kita nak melekatkan, nak cantumkan di hujung perkataan, kita kena pakai kum. Tak boleh cakap ilai antum. Tapi sebenarnya maksud dia ilai antum. Ke atas kamu semua. Apa tu? Wa antum dan kamu semua. So di situ kum tu kita sebut dhamir muttasil untuk antum. Dia memang ada dah kat situ lah. Ya. So kita ada dua dah kat situ. Kum dhamir muttasil, dia suruh kita apa tadi? Bulatkan dhamir muttasil. Ya. Antum dia suruh apa tadi? Antum Gariskan. gariskan. Ya, itu sebenarnya cara dia. Betul. Itu memang pihak yang sama. Okey. Perlahan-lahan sebab ayat Quran memang mengandungi semua dhamir ni. Kalau kita tak faham, paling tidak pun fokus pada dhamir, jadi kita tahu dhamir tu, awak semua, mereka semua, kami, saya. Paling tidak pun kita dapat yang itu walaupun kita tak faham maksud perkataan lain. Okey. Seterusnya ini Kulna. Nah. apa? Na di situ. Ya, na di situ. Macam yang Kak Jam tadi tanya ha. Ha ada pada ayat ni Kak Jam? Ada. Ya. So waqulna, na adalah dhamir Muttasil. untuk siapa? Nahnu. 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 Pandai. Kami. Pandai. Okey, maksud dia kan kami ataupun kita. Itu bergantung kepada ayat ya. Kalau ayat tu memang maksud dia kita lah. Tapi kalau dalam maksud ayat tu na tu kami, kamilah. Itu terpulang kepada ayat tu untuk kita faham dia. Tapi boleh na boleh jadi kita ataupun boleh jadi kami. Dhamir muttasil untuk nahnu. Lagi di mana? Anta. Pandai. Anta. Zaujuka, ka tu, anta dengan ka tu. Itu sama tu, pihak yang sama. Macam yang antum dengan ilaikum atas dia tadi. Kum dengan antum pihak yang sama. So di sini anta dengan wazaujuka yang lepas dia tu pihak yang sama. Anta bermaksud awak. Anta. Zaujuka. Ya. Kalau kita terjemahkan ni anta bermaksud awak, wa dan zaujuka pasangan awak. Nampak tu? Zaujuka pasangan awak. Nampak di situ. Kita kalau nak kata zauju anta, boleh dari segi bahasa broken boleh. Zauju anta, orang faham. Tapi paling tepat grammar dia, nahwu ya, zaujuka. Ini semua macam language lah, bahasa. Bahasa kita kena ikut cara dia lah. Ya. Tapi anta dengan ka merujuk kepada pihak yang sama. Cumanya yang ka tu dia yang ka duduk melekat kat ujung ataupun duduk, kalau tak melekat pun dia duduk kat ujung. Sebab ada masanya dia tak melekat. Jadinya ada masa melekat macam ni zaujuka, kita nampak ka tu melekat dengan perkataan zauju tu. Ya. Dia melekat pun boleh, tak melekat pun boleh juga. Tapi yang penting dia duduk di hujung. Itu maksud dia muttasil. Maksud dia. Dia duduk kat ujung. So ka tu sebenarnya sama dengan anta tu. Cumanya ka tu kita panggil dhamir muttasil sebab dia duduk di hujung. Kalau anta tu kita panggil dia dhamir munfasil. Lepas anta mana melekat? Tak melekat dengan kalimah apa pun. Tapi pihak dia pihak yang sama. Harap-harapnya kita dapatlah sedikit tentang dhamir ya. Anta, awak, wa zaujuka dan pasangan awak. Ini tentang Nabi Adam lah ni. Kan? Nabi Adam ya, Allah bercakap kepada Nabi Adam. Tinggallah kamu dan pasangan kamu. Ataupun isteri lah maksudnya. Tinggallah kamu dan isteri kamu. Dia macam tu. Anta tadi dhamir munfasil Ustazah kan? Anta dhamir munfasil, betul. Nama dia. Ya, munfasil. Munfasil ni maksudnya dia tidak melekat dengan perkataan lain. Itu maksud dia munfasil. Ya, dia terpisah kita kata ya. Anta mana? Dia tak melekat dengan sebelumnya ke selepasnya, dia tak melekat. Kita nampak dia sendiri-sendiri je perkataan tu anta. Jelas dia nampak anta ya. Kalau yang zaujuka tu nampak ka duduk di hujung kalimah lain. Itu beza dia. Tapi merujuk kepada pihak yang sama. Okey. Lagi di mana ada? Minha. Ya, ni yang Kak Jam cakap tadi, Kak Jam. Minha. Inilah ha yang dhamir, bukan ha pada Allah tadi. Ha di sini. Kalau Allah tu dia memang apa ni? Ejaan dia. Bahasa dia punya ni kan. Ejaan Allah. Kalimah sendirilah. Ya, kalimah Allah tu. Kalimah Allah memang ejaan. Kalimah sendiri.
Ya, alif lam lam ha. Itulah spelling kalimah Allah tu. Jadinya itu bukan dhamir ya. Yang ini yang Kak Jan cakap tadi minha, ha di sini ya dhamir. Dhamir apa? Dhamir Muttasil. untuk siapa? Muttasil. Untuk siapa? Untuk Dia Hia. lah. Hia, pandai pun untuk perempuan. Untuk Hia. Perempuan. Dia. Dia maksudnya nya ataupun dia. Boleh. Ya. Perempuan. Okey. Lagi di mana ada? Ustazah, kalau yang untuk siapa tu saya belum faham lagi macam mana nak kenal. Macam mana Kak Cik? Kalau dia kata minha tadi untuk siapa, yang tu saya tak dapat nak catch up lagi. Macam mana kita nak kenal? Okey, macam ni. Ha, you maksud Kak Cik ha tu ya. Kak Cik tak nampak ya. Okey, begini. Okey, mari kita tengok ayat tu. Linda, ayat tak mau hilang dari skrin. Kejap. Kan nak tengok ni, nak tunjuk apa nama tu, dia punya gambar tangan tu. Okey. Kawan kita tunjuk dulu. Kawan kita tunjuk tangan ya. Tangan ada dua jenis ya. Dia buat bentuk tangan bagi menarik sebenarnya. Kan heran, Ustazah kalau tak buat bentuk tangan boleh ke? Tak boleh je. Kalau kita buat list, berderet-deret list boleh je. Tapi dia buat bentuk tangan tu bagi menarik, macam senang ingat, itu saja. Okey, kawan kita cuba hantar di skrin dua tangan ya ataupun dua dhamir. Dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Okey, mana kita tunggu kawan kita hantar. Nanti saya jawab ya Kak Cik ya. Nanti kita tengok maksud ayat tu. Okey, mari kita tengok. Okey. Ini ada dua tangan tadilah ataupun dua dhamir. Dia dah susun. Kalau yang ada warna hitam tu ya, warna hitam yang ada nampak dia, nampak awak tu, itu terpanggil dhamir munfasil. Ya, dhamir munfasil. Kalau yang satu tangan lagi tu dhamir muttasil lah. Itu ada nama dia kat situ. Okey. Jadi okey, muttasil maksudnya duduk di hujung kalimah. Maksud dia muttasil ataupun melekat atau tak melekat pun boleh. Yang penting duduk di hujung kalimah lain yang muttasil. Kalau munfasil tidak melekat dengan mana-mana kalimah. Itu sebenarnya. Okey, mari kita tengok yang ha tadi. Balik kepada ha, mana ha? Pada jari manis, jari cincin di atas. Merujuk kepada siapa? Tengok tangan yang sebelah tadi. Tengok tangan sebelah tadi. Sama, pihaknya sama, orang yang sama. Tengok jari cincin, jari manis di atas. Siapa? Hia. Pak, ini susunan ini memang dah tak boleh tukar. Dia memang susun dia. Kalau jari manis paling atas, ya, yang ha tu memang untuk orang di siapa sebenarnya? Tengok tangan satu lagi. Oh, jari manis kat atas apa? Hia. Hia bermaksud dia. Dia seorang perempuan. Kalau saya guna bahasa Inggeris, she. Kalau saya guna bahasa Inggeris, she. Ya. Okey, kalau ha tu, okey, ini tangan. Ini tangan dia lah. Okey. Kita balik kepada ayat tadi dulu. Kita nak tengok sekejap. Balik kepada ayat tadi. Okey, mari kita tengok ayat tadi. Ayat tu berbunyi waqulna dan kami telah berkata. Saya terjemahkan ayat ni ya. Waw bermaksud dan. Qulna kami dia pada na tu ya. Kami telah berkata. Kami di sini adalah Allah sebenarnya. Allah telah berkata sebenarnya. Dan kami telah berkata. Allah berkata kepada siapa? Kepada Adam. Nabi Adam AS. Ya Adam. Wahai Adam. Ya di situ bermaksud wahai. Ya Adam. Wahai Adam. Uskun. Tinggallah. Allah cakap. Anta. Tinggallah anta. Kamu. Wa zawjuka. Dan isteri kamu. Al-jannata. Di syurga. Allah suruh Nabi Adam AS dan isterinya tinggal dalam syurga. Al-jannata. Okay, lepas tu Allah cakap lagi. Wakula dan makanlah kamu berdua. Allah cakap. Ya, wakula tu. Kula tu maksudnya kamu berdua makanlah. Ya. Minha darinya. Ini yang Kak Cik tanya. Min di sini dari ha tu nya. Ha tu rujuk kepada jannah. Makanlah kamu berdua dari syurga tadi. Sebab kenapa guna ha? Kenapa guna perempuan mu'annas? Sebab al-jannata ada ta marbutah. Isim kalau ada ta marbutah maksudnya al-jannah tu kategori dia mu'annas. Sebab tu dia pakai minha. Makanlah dan makanlah kamu berdua darinya. Maksudnya dari syurga tadi. Faham? Ya? Ha di situ merujuk kepada al-jannah.
yang kita kata domi tadi, kalau cerita dia tentang oranglah dia. Saya cakap she tadi kan. Mungkin silap saya di situ ya. Dia kalau memang kebetulannya ayat tu tentang perempuan, makanya ha merujuk kepada perempuan. Tapi kalau ayat itu merujuk kepada kalimah-kalimah yang jatuh dalam kategori muannas, kategori perempuan tapi bukan orang perempuan. Kita dah cakap dari awal. Ilmu bahasa Arab, kalau orang perempuan memang female. Kalau orang lelaki memang male. Kalau female tu muannas. Kalau male adalah muzakkar. Itu kalau orang perempuan atau orang lelaki. Kalau haiwan betina memang kategori dia muannas, haiwan betina. Dan haiwan jantan kategori muzakkar. Dan ada lagi benda-benda, buku, contoh buku, beg, kereta, bas, langit, bumi, api semua. Dia ada kategori dia. Ada yang berkategori jatuh di dalam kategori muannas. Ada yang duduk dalam kategori muzakkar. Itu kita tak boleh tanya kenapa. Tak boleh. Kita kena terima saja. Bahkan tempat juga ada kategori muzakkar, ada kategori muannas. Kita kena kita punya kefahaman begini. Bila kita belajar bahasa orang, kita kena terima bahasa tu seadanya cara dia. Dia ada kategori muzakkar, kategori muannas. Walaupun dia bukannya semestinya orang perempuan atau orang lelaki. Jadinya di sini minha, sebenarnya muannas. Ha adalah dhamir muttasil untuk hiya. Memanglah kita nampak muannas macam perempuan. Tapi kita kena ingat ayat ni di sini siapa yang dirujuk? Ha ni dirujuk kepada siapa? Kepada al-jannata. Al-jannata bermaksud syurga. Saya bagi macam ulangan, mana kalimah ya jika ada ta marbutah tu yang macam ta telinga tu kadang-kadang dia bulat. Lagi kita jumpa dalam ayat tu nanti ta marbutah yang bulat. Ada, alhamdulillah dalam ayat tu nanti lepas ni Kalau kita nampak ta bentuk telinga ataupun ta bulat, maknanya kalimah itu jatuh kategori muannas. Ya, syajarata tu. Hadhihi syajarata. Syajarata maksud dia pohon ataupun pokok. Ada kategori muannas. Kalau jannah tadi syurga, kategorinya muannas juga. Itu jangan tanya. Memang kalau dia kategori dia pokok ada. Tapi kita pun tahu, pokok pun kita tahu kan, mungkin ada masa belajar sains dulu kan, dia mesti ada juga dia punya, mungkinlah kita pun tak tahu kategori dia apa kan. Tapi kalau memang pokok tu kategori dia muannas, terima dia sebagai muannas. Jangan tanya saya tak ada jawapan. Kenapanya pokok ni muannas ya Ustazah? Itu saya tak ada jawapan. Syurga, kenapa Ustazah syurga kategori dia muannas? Saya tak ada jawapan. Neraka juga kategori dia muannas. Betul tak? Saya tak ada jawapan. Langit, bumi, semua kategori dia orang muannas. Nampak? Saya hanya belajar. Dia ini semua kategori dia muannas. Dia jatuh kedudukannya. Jadi di sini minha daripada nya di situ, ha di situ merujuk kepada al-jannah tu. Okey? Al-jannah. Ya, syurga. Makanlah kamu berdua, wakula, dan makanlah kamu berdua minha darinya ataupun daripadanya. Boleh ya, dari atau daripada sama ya. Nya di sini merujuk kepada dalam syurga sebab Allah suruh Nabi Adam dan isterinya duduk dalam syurga. Maka mestilah makan dalam syurga. Betul tak? Kan? Makanlah kamu berdua daripadanya. Ragadan. Ragadan haitsu syi'tuma. Ragadan kat sini apa maksud dia? Linda, tak ada Quran yang ada meaning kah? Kesian Linda. Linda kena menjadi sangat laju. Tapi sebenarnya bila latihan laju ni lama-lama memang dia jadi laju Itu dia punya kelebihan ni. Kelebihannya bila kita terbiasa buat sesuatu laju, makanya sebenarnya kita mendapat skill tu sebenarnya. Kan? Kak Jem nak cakap, buka mikrofon Kak Jem. Buka mikrofon. Mikrofon Kak Jem, buka. Kak Jem kalau Dia selalu apa Kak Jem? Okey. Kalau nak bercakap apa-apa, jangan lupa buka mikrofon. Ini sesuatu tentang teknologi baru tetapi tak baru juga dah berapa tahun dah COVID. Sebelum ni kita tak biasa tak rapat dengan kita kan. Tapi bila kerana COVID tu, memang COVID adalah satu negatif satu benda yang buruk, tetapi dia mendatangkan kebaikan. Kita dah mula mengenal teknologi, dah lebih dekat dengan teknologi. Lepas tu sebenarnya dalam hukum agama sesuatu yang buruk tu pun berlaku ada kebaikannya. Antaranya lah, antara Okey, mari kita tengok apa maksud ragadan. Sehingga puas, sebab dia ada beberapa maksud. Makan tadi apa dia kata, dan makanlah kamu berdua darinya ataupun daripadanya, daripada syurga tadi hingga puas, hingga kenyang. Itu maksud ragadan.
Okay, haitsu sebagaimana. Okay, syi'tuma kamu berdua suka. Kamu berdua sukailah. Di situ ada dhamir kan? Syi'tuma. Ada ya? Kalian ni. Kalian tu apa maksud kalian? Apa maksud? Sebab ni fi'il Ustazah, jadi kita tak nampak. Yang mana? Syi'tuma ni fi'il ke? Apa berdua sukai? Yelah betul lah dia fi'il tapi tuma tu. Tuma tu dhamir. So kalian tu Tuma. tuma, antuma. Tuma tu antuma. Antuma pandai pun. Antuma, ada anta, antuma, antum. Hilang teruk anda. Ya, dua orang ni ya. Awak berdua. Nampak? Ya, kalian tu bermaksud awak berdua. Ya. Okay, saya ulang, dhamir muttasil boleh duduk di hujung fi'il dan juga boleh duduk di hujung isim. Boleh kedua-duanya. Ya, so Isim ni, boleh. Ini bukan isim. Syik ni adalah fi'il. Syik Ustazah. Fi'il ya? Fi'il, ya. Fi'il. Ya. Dia ada yang ayat tu dari atas tadi apa? Ni tengok je ayat tu dari atas. Saya nak bagi tunjuk yang syik tadi ya. Syik ni kalau kita biasa dengar perkataan insya-Allah tu. Ada tak agak-agak? Saya nak tunjuk. Ada tak sebelumnya ke apa ayat insya-Allah? Ada tak rasa-rasanya? Kebetulan. Mari kita tengok kalau ada. Itu datangnya syik tadi. Ya. Kita biasa dengan insya-Allah. Sya'a tu. Syik adalah dari kalimah sya'a. Sya'a. Betul. Ya. Kejap Ustazah, ada yang ni surah Al-Baqarah kan? Surah. Betul lah ni. Kalau yang mana jumpalah saya dah kebetulan kita nak tengok syik tu apa, isim ke fi'il ke. Jadi saya bagi tahu sebab kalau kita dah biasa dengan insya-Allah, sya'a sama dengan syik tadi. Sya'a. Ya, sama. Sya'a fi'il madhi Ustazah ya. Pandai. Sya'a fi'il madhi, syik juga fi'il madhi. Syik juga. Sebab dia semua baris atas. Itu kalau 3 orang. Kak Jem? 3 orang. Kalau 3 orang fi'il madhi semua baris atas. Tapi kalau bukan 3 orang tak nampak baris atas dia. Ya. Tadi tu ayat 35 ni ayat 34 Ustazah. Ada tak? Ada apa di dalamnya? Mari kita tengok sekejap. Ada apa? Ada tak perkataan sya'a tu? Ada tak? Ataupun yasha'? Yasha' pun boleh. Sya'a pun boleh. Yasha' boleh. Mai yasha'. Biasa ayat tu. Ya, sama syik tu sama dari kalimah yang sama. Ya. Mengkehendaki ataupun mahu. Kalau ada. Ataupun saya perlukan seorang cuba tengok kamus biru. Kalau ada kamus biru cuba cari sya'a. Kamus biru, siapa ada kamus biru yang ni? Yang fi'il. Kalau ada, siapa yang laju cari sya'a, harap-harapnya ada ya. Mari kita tengok. Nanti kita boleh tengok di skrin. Sya'a. Sya'a. In bukannya, in kalimah lain ya. Dia sya'a. Shin alif, lepas tu hamzah. Shin alif, hamzah. Shin alif, lepas tu hamzah. Okey. Dia ada pada dalam kamus biru muka surat di belakang 228. Muka surat 228 kamus biru ya. Kolom dia kolom yang ikut tangan kanan kita ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kolom yang kelima dari bawah 1, 2, 3, 4. Hanya ada 107 ni. Ya, mana 10, 157. 157. Okey, dia bagi nombor depan 157. Mari kita tengok apa yang dia bagi. 157. Harap-harapnya perkataan itulah harap-harapnya. Masya Allah, tabarakallah. 156. Sorry, bukan 157, 156. Memang tepat perkataan yang kita cari. 156. Ya, dah jumpa siapa ada kamus biru ya. Siapa ada kamus biru tengok di muka surat dari depan, bawah dia. Muka surat bawah, muka surat 61. Lagi cepat. Siapa yang ada kamus biru ya. Muka surat di bawah, page kat bawah ni 61. Dia nampak macam 7 ya, tapi dia 6 sebenarnya. 61 memang kalimah sya'a yang kita cari. Sya'a. Ya.
Jadi nanti kita nampak di mana duduknya syi tadi. Kita akan nampak di situ. Ha. Okey, yang kita ni dia hantar kat skrin. Sya'a biasa insya-Allah ataupun man yasha biasa. So syi'tum ni mungkin kita kurang biasa tapi dari kalimah yang sama. Kejap lagi kawan kita nak hantar di skrin. Mari kita tengok kataan sya'a. Masya Allah, tabarakallah. Nampak? Yang Kak Jan kata semua baris atas. Betul, dia kalau semua baris atas ni yang untuk huwa je. Kita tengok line yang pertama huwa ya. Huwa, dhamir dia. Huwa tengok nanti. Jangan laju sangat Linda. Huwa tengok sya'a. Nampak fi'al madinya semua baris atas ya. Mari tengok mudarik dia. Mudarik dia yasha. Itu biasa tu. Banyak dalam Quran. Sya'a. Yasha tu kan. Yasha. Itu lah. Itu kalau yasha tu fi'al mudarik dia. Kalau sya'a untuk madi, untuk huwa. Yang 3 huruf tu semua hanya untuk huwa sahaja ya, saya pesan. Okey, mari kita turun. Huwa, hum, mahum. Mari kita tengok fi'al madi dia. Perubahan dia macam mana. Daripada sya'a jadi sya'a tambah alif pada hamzah. Alif ditambah untuk mengatakan dia berdua. Huma tu 2 orang. Ya, mereka berdua. Ya. Kalau ramai, sya'u. Dah jadi lain nampak. Bukan semua. Bukan semua baris atas dah. Nampak ya? Okey, sya'u ya. Itu tapi yang banyak dalam Quran sya'a. Sya'a yang untuk huwa, yang banyak yang untuk huma tak macam ada tak ada. Sya'u tu pun macam ada tak ada. Bukan semua ni banyak dalam Quran. Yang paling banyak untuk huwa. Okey, mari kita turun lagi untuk hiya. Tengok perubahan fi'il madi ya. Apa tu? Sya'at. Sya'at. Kalau perempuan tu hiya. Lepas tu untuk huma dia sya'ata. Untuk yang huma tu tips dia tambah alif saja di ujung. Ya. Okey. Untuk hunna syi'na. Okey, lagi turun. Syi'na tu pun jarang guna. Kita nak cari yang syi'tuma tadi ya. Okey, anta antuma antum ya. Anta antuma antum tengok. Kalau anta dia jadi syi'ta. Apa tadi? Maksudnya awak mengkehendaki ataupun awak mahu. Antuma syi'tuma. Yang tadi dalam Quran tadi. Syi'tuma. Ya, nampak tu. Kalau antum syi'tum. Ada juga dalam Quran. Ya. Saya pesan anti antuma antuna jarang ya. Yang bawah dia tu ya anti antuma antuna jarang. Okey. Kita cuba tengok untuk ana apa? Ana dengan anu bawah dia sikit lagi. Turun lagi kalau untuk ana syi'tu. Tu di situ adalah ana. Ya, dan untuk kami syi'na. Macam waqulna tadi ya. So kita dah jumpa dah syi'tuma sebenarnya daripada perkataan sya'a. Dan saya pesan ya 3 huruf tu yang 3 huruf baris atas semua tu itu hanya untuk huwa saja saya pesan. Kalau bukan huwa tak nampak semua baris atas ya. Memanglah bila belajar ustaz selalu ajar yang huma je, yang huwa je dia ajar. Jadinya baik-balik kita ingat yang 3 huruf je baris atas. Itu je. Itu memang dia ajar yang basic. Kalau dia ajar basic selalunya dia ajar yang huwa sahaja. Tapi kalau perubahan huma, hum, hiya, huma semua dah bukan semua baris atas dah. Bukan. Ya, sebab tu kita kena tengok di sinilah. Ya. So kita jumpa di situ syi'tuma maksudnya kamu berdua kehendaki ataupun kamu kehendak ataupun kamu berdua mahu. Maksud dia boleh. Syi'tuma. Nampak? Daripada syah tadi baris atas tadi kan? Sya'ah kan? Dari bawah. Ini kita tak payah hafal. Jangan hafal. Kita dah ada kamus biru, lebih baik kita rujuk dalam kamus biru saja. Tapi kalau dah tahu, tak ada masalah lah, kita dah tahu kan. Tapi tak payah nak hafal-hafal lah. Kita ada buku dia. Okey, balik kepada ayat kita tadi. Rasanya kita tinggal ayat tu saja yang untuk dhamir. Lepas tu kita dah habis dah dhamir kita. Ya. Okey, saya kata tadi syi'tuma ya. Syi'tuma tuma di situ ya. Sebenarnya antuma ya. Dan saya ulang lagi. Dhamir muttasil boleh duduk di hujung fi'il. Macam syi' adalah fi'il ya. Juga dhamir muttasil juga boleh duduk di hujung isim. Okey. Okey, wala taqraba. Di mana ada? Taqraba hazihi. Ini hazihi. Bukan. Hazihi. Fatakuna. Ya, fatakuna. Di situ ya. Dhamir muttasil. Ya, dhamir muttasil. Syajarata tadi saya nak cakap ta marbutah tadi ya. Tadi al-jannata ta marbutah bentuk telinga.
Nampak tu ya. Al-jannata ta marbutahnya bentuk telinga, yang asyajarata ta marbutah juga tapi bentuk bulat. Ada sebab ra tak boleh cantum. Ra tak boleh cantum dengan huruf lepas dia, sebab tu ta marbutah di situ jadi bulat, tapi sama je. Kalau bulat pun ta marbutah juga, kalau bentuk telinga pun ta marbutah. Kalau dengan nun boleh cantum, lepas tu dia jadi telinga. Okey, itu pun kita kena faham lah. Kenapa ada masa dibentuk telinga, kenapa ada masanya bentuk bulat. Ada sebab huruf sebelumnya tak boleh bercantum. Kedua-duanya, nampak je kalimah yang ada ta marbutah, memang dia isim. Confirm isim, bukan fi'il. Fi'il tak pernah ada ta marbutah. Ya, jadinya memang dia isim, kategori dia muannas, kategori female tadi ya. Tapi dia bukan orang, betul tak? Pohon kan? Pokok, bukan orang, bukan perempuan ya. Tapi dia menggunakan domir yang perempuan tadilah, domir yang muannas tadi. Ya, lepas tu boleh digunakan pada orang. Okey, saya ulang. Domir boleh digunakan pada orang, boleh digunakan pada haiwan, boleh digunakan pada benda dan boleh digunakan pada tempat. Nampak? Domir tadi. Bukan untuk orang je. Okey. Okey, fatakuna, na di situ nahnu lah. Ya, kami ya, domir mutasil untuk nahnu. Kalau boleh sebut untuk siapa? Untuk nahnu. Jadi kita ingat dua-dua, bila na tahu, oh itu nahnu sebenarnya. Okey, minaz zalimin, apa ayat akhir dia? Habis dah ayat tu kan? Tak kan? Tak ada dah. Tak ada dah dia punya domir ya. So mudah-mudahan ya, domir ada dua, domir muttasil, domir munfasil. Ya, penggunaan dia berbezalah ya. Macam kita cakap tadi lah. Dah tak ada dah ayat ni, habis dah. So kita seterusnya. Masuk lain. Ya, kita masuk kepada yang seterusnya. Sekejap. Kan? Ayat 2. Oh. Ada lagi ayat dia? Okey. Kita tengok kat screen kita. Nah. Ya, na di situ. Na domir mutasil untuk nahnu. Maksudnya Nahnu. ataupun kita. Okey, kalau saya terjemahkan ataupun ada ayat maksud dia, ma di sini tidak. Tidak anzalna, kami turunkan. Maksudnya tidak kami turunkan. So na di situ kami. Tidak kami turunkan alaika. Ya, ka untuk anta. Anta maksudnya kamu, atas kamu. Tidak kami turunkan ke atas kamu ataupun atas kamu. Maksudnya bagi kamu juga. Maksudnya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Betul tak? Kan? So tujuannya, maksudnya tujuan Allah turunkan Quran tu, bukanlah kami turunkan ke atas kamu Quran untuk menyusahkan. Bukan. Itu maksud dia ya di situ. Okay. So di situ ada na adalah nahnu. Kami, ka adalah anta. Awak pun kamu. Al-Qur'ana, Quran. Litashqa. Ada lagi? Tak ada. Tak ada dah. Untuk menyusahkan. Maksudnya ayat Allah kata, bukanlah kami turunkan Quran itu ke atas kamu untuk menyusahkan. Itu sebenarnya maksud dia. Ya. Okay, ada lagi? Ada lagi surah apa? Mumtahana. Ya. Ayat 8. Ustazah tak tengok buku Ustazah, lain muka surat. Okey. Oh ni. Okey, silakan. Di mana domir-domirnya? Kum. Kum. Ya, kumu adalah kum. Dia kenapa dia letak baris? Kalau tengok perkataan bawah dia, yuqatilukum. Kalau bawah dia, yang ni yanhakumu. Kumu dengan kum sama. Cumanya mim yang atas didomakan sebab dengan Allah. Ya. So kum Allah ni jadi hu Ustazah. Kalau yang ni Allah ni yang ikut yang ni ke yang ni ikut ni? Macam mana Ustazah? Kenapa Linda cakap macam tu? Kenapa? Tak tahu. Kenapa dah ada kumullah? Sebab nak cantumkan, nak bacakan dengan kalimah Allah tu macam mana kalau dia mati? Dia sambung. Okey, macam mana nak kalau mim tu mati, kum, macam mana nak sambung dengan kalimah Allah? Cuba baca. Tergeti. Layan satu Allah. Dia berhenti lain mana dah. Ya, dia berhenti. Kalau kita berhenti boleh la yanhakum kalau kita waqaf. Tapi kalau nak sambung memang kita kena bariskan dia.
Itu dia punya cara membacalah ya. So saya nak bagi tahu kumu dengan kum adalah perkataan yang sama ya. Kum bermaksud antum, Antum. awak semua. Okey. Apa ni? Tidak dia melarang kamu. Yanha maksudnya melarang. Kum kamu maksudnya Allah. Allah tidak melarang kamu. Ya, so di situ dhamir mutasil untuk antum. Ya. Okay, lagi. Di mana dia? Lagi. Ya, yuqatilukum. So di sini kum jugalah. Dia kedua-duanya di hujung fi'il ya. Yanha fi'il, yuqatilu fi'il juga. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Banyak kum lah sini. Memang dalam Quran banyak yang jamak Kum. jamak muzakkar banyak dalam Quran, banyak jamak muzakkar artinya. Kum tu hum banyak ya. Memang banyak. Sebab tu senang nak ingat tu sebab dia banyak. Lepas tu hum Ustazah. Tabaru. Ya, hum dengan kum sama banyak. Memang sama-sama banyak ya. 4 kum Yang ya. ni hum ni mutasil kan sebab dekat ujung. Ya, betul. Kalau dia duduk di ujung kalimah dia mutasil lah. Mutasil. Tabarruhum. Apa tabarru maksudnya apa? Tabarru. Buat baik ni. Perkataan sekejap saya nak bagi perkataan yang biasa mungkin kita dengar, biasa dengar ya. Tabarruka. Tak apa. Apa-apa. Tabarakallah itu ya. Kok jawapannya bukan. Aduh. Atau tabarru berbuat baik ataupun melakukan berbaik. Kepada mereka. Saya bagi tahu dalam Quran memang banyak yang kum dengan hum ni banyak sebab dia pakai jamak muzakkar tau. Jamak muzakkar, kum kamu semua, hum mereka semua. Kedua-dua ini banyak digunakan dalam Quran sebab Quran itu ditujukan kepada semua orang. Bila ditujukan kepada semua orang, dia akan pakai dah semua orang maksudnya ramai. Bila dia akan pakai jamak muzakkar, itu memang konsep bahasa Arab. Melainkan kalau ayat tertentu ditujukan kepada perempuan, ya, macam untuk Maryam mungkin, Maryam ke siapa-siapa perempuan yang khusus, baru dia pakai domir-domir yang perempuan punya. Kalau dia pakai pesanan umum, larangan umum, memang dia akan pakai jamak muzakkar punya dalam Quran. Itu konsep bahasa Arab. Maksudnya bukan dituju pada muzakkar lelaki saja, bukan. Maksudnya termasuk kita juga. Kalau dia larangan, termasuk untuk kita perempuan juga. Kalau dia suruhan, termasuk untuk kita. Sebab yang muzakkar memang digunakan untuk sama ada untuk lelaki 100%. Ya, dan juga untuk campur-campur. Ya, campur-campur, betul. Dia akan pakai yang muzakkar punya. Dan kalau ramai itu dia pakai yang jamak lah. Betul tak? Ya. Betul. Itu, jangan lepas tu fi'il mudhari' kan kebanyakannya. Mudhari' yang terpulang, madi pun banyak, mudhari' pun banyak. Itu kedua-duanya banyak. Saya tak mengatakan mudhari' lebih banyak pada madi, tidak. Memang kedua-duanya banyak. Fi'il madi pun banyak, fi'il mudhari' pun banyak, fi'il amar pun banyak. Ketiga-tiga fi'il banyak. Jadi saya tak boleh nak kata yang ni lebih banyak pada ni. Tapi kita tahu yang jamak muzakkar ni memang banyak lah. Sebab kebanyakan dalam Quran tu pesanan-pesanan ya. Okey, saya nak tengok ilaihim. Perhatikan perkataan ilaihim. Ilaihim. Apa him? Ilaihim. Him. Domir mutasil. Kepada mereka. Ilaihim. Saya nak cakap him tu dengan hum sama. Hum dengan him sama. Ya, him dengan hum sama. Kadang-kadang digunakan him, kadang-kadang digunakan hum. Hanya yang untuk ni je ya, jangan cakap kum ada kim pula, tak ada. Jangan. Yang mana ada sahaja. Hum dengan him sama. Tapi kalau kum tak ada kim. Kum hanya ada him saja. Okey, maksudnya di sini him tu sama dengan hum tadilah ya. Atas mereka. So him adalah dhamir mutasil untuk hum tadilah, sama je sebenarnya ya. Kenapa dia guna kadang-kadang dia guna apa? Dia guna him, kadang-kadang dia guna hum. Selalunya kalau yang guna him ni selalunya dia nak matchingkan dengan bari bawah tu. Bari bawah ilai kan. Dia nak matching kat situ. Ilaihim. Kalau ilai hum macam harap jar. Ustazah. Ya, betul. Ilaihim harap jar. Betul. Ada baris bawah. Sebelumnya ilai. Betul. Selalunya kalau haraf jar, memang dia akan guna yang him lah biasanya ya, untuk matchingkan dia. Dia sebab membaris bawahkan fi'il selepasnya. Tapi bukan semua. Tapi bukan semua ya.
Bukan semua, yang ni je, hum dengan him je, yang lain tak ada. Yang lain dhamir memang mabni, total mabni. Mabni ya Ustazah. Ya, hanya yang ni saja hum jadi Dengan him hi. atau hu dia jadi hi. Itu je, dua je. Ha. Hum jadi him, betul, lepas tu hu jadi hi. Dua je yang jadi baris bawah. Yang lain dhamir semua tak berubah. Yang lain. Ya, bukan semua ya. Cumanya memang huruf jar tu fungsi dia macam Kak Jan cakap lah. Tapi pada dhamir yang berubah, hum boleh jadi him ataupun hu boleh jadi hi. Yang itu saja. Okey, yang lain dhamir tak boleh berubah baris. Okey, mari kita tengok ayat tu habiskan. Silakan habiskan ayat. Tak ada dah kan? Tak ada. Tak ada dah. Satu lagi. Oh, ada lagi? Satu lagi ya? Ada lagi. Surah Al-Talaq. Tengok. Ayat 3. 3. Silakan. Surah At-Talaq, talak tu talak lah. Ya, At-Talaq. Talak. Kita biasa sebut talak kan? At-Talaq. Silakan, di mana ada? Hu ni ke? Ya, betul. Wa yarzuquhu. Dan dia memberi rezeki kepadanya. Hu di situ nya. Ya. Tapi dalam Al-Quran ni banyak domir mutasil lah Ustazah. Domir munfasil tak banyak sangat Dalam Quran ke dalam ayat ni? dalam Quran. Dalam Quran sama-sama banyak. Ya, domir Banyak tak? ya, domir mutasil pun banyak, domir munfasil banyak. Kebetulannya ayat ni yang banyak domir mutasil. Ya. Tapi kedua-dua dalam latihan kita ni banyak mutasil. Ya, dalam latihan ni. Bukan dalam Quran, dalam latihan ni, dalam ayat ni. Ya. Tapi saya melekat. ya melekat, betul, di hujung kalimah. Jangan nampak melekat saja. Kalau tak melekat pun boleh. Yang penting dia duduk. Sebab lepas ni tak melekat ni. Tengok lepas ni bawa 3 baris tu tak melekat. Tengok. Nanti dia hi tu mana melekat? Tengok, tapi dia duduk di hujung. Ya. Ada dia melekat ataupun duduk di hujung. Kalau boleh melekat, melekatlah dia. Kalau tak boleh melekat, dia tetap duduk di hujung. Itu. Ya. Domir mutasil. Di sini kita tengok wa yarzuqahu, yarzuqa daripada perkataan rezeki. Ya. Dengar bunyi dia tu, yarzuqa, rezeki. Ada bunyi dia di situ. Ya. Yarzuqa, dia memberi rezeki. Kalau rezeki yang kita cakap tu, rezeki yang dalam bentuk tu lah. Bersyukur atas rezeki yang Allah bagi. Nampak? Rezeki tu mungkin kesihatan, rezeki tu mungkin result 9A, rezeki tu mungkin duit, itu rezeki. Tapi kalau yarzuqu perbuatan tadi, memberi rezeki, itu beza dia. Tetapi maksudnya meaning dia ada di situlah, ya. Maksud dia di situ, yarzuqa maksudnya rezeki, ada maksudnya di situ, ya, kata dia. Okey, di situ hu, dhamir muttasil, ya, untuk siapa? Untuk huwa. Untuk huwa, ya, hu, ya. Dia boleh jadi hi, ya. Ni kat sini ada dalam ayat ni. Dia boleh jadi hu, dia boleh jadi hi. Tapi sebelum tu barisan keduanya apa yang ada? Barisan kedua tak ada. Ada. Hi ya. Allah lah. Mana? Tak ada. Fahuwa tu? Fahuwa. Maka dia. Ya. Kenapa kita tak nampak? Sebab ada fa. 3 huruf je. Kita menyangka fa satu kalimah, bukan. Maka dia. Fa kalimah lain. Ya. Itulah fa ni selalu buat orang pening sebenarnya. Dia buat macam tak mahir. Kalau orang tak mahir, orang sangka fahuwa satu kalimah. Bukan, tapi kalau orang tu dia mahir, dia tahu fa kalimah lain. Huwa adalah dhamir. Ya. Jadi huwa ni nak kata mutasil ke munfasil? Sebab kalau kat mutasil tak ada pun huwa. Yang ni memang munfasil sayang. Huwa memang Munfasil. munfasil. Ya, memang munfasil. Oh, tapi sebab dia bersambung dengan fa tu. Patutlah tak nampak sebab dia sambung. So, kena garis lah, kena garis. Bukan bulat. Dia cakap kan bila dia bagi arahan macam tu kan. Tapi sebenarnya ada dia yang macam ni lari sikit daripada dia punya arahan kan. Ni kalau ni ada orang mungkin bulatkan dia kan sebab dia duduk kat ujung. Dekat ujung. Jangan jadi luru bendul sangat ya. Jangan jadi luru bendul sangat. Saya memang ada dalam dhamir munfasil saja walaupun dia bercantum ya. Dia macam orang kata jangan pakai waist kan. Dengar ya, pakai waist ya.
straight. Pada straight tu kita nampak sungai, straight juga masuk. Nak masuk sungai. Saya cakap sebab saya berpengalaman. Saya berpengalaman pernahnya dihantar kat tengah-tengah hutan sebab ikut Waze. Ya, bukan sekali. Dia kata lepas tu jangan jadi luru benda sangat. Dia kata terus tak ada jalan. Dia tak payahlah ikut, nak masuk terus juga. Aduh. Saya pun Waze ni pun jangan luru benda sangat dengan Waze. Sama je Waze ke Google Map ke, dia kata terus pada you nampak terus tak ada jalan. So jangan luru benda sangat. Guna fikir sikit. Maksud dia So sama dengan ni lah. Huwa duduk di hujung fa. Kita nampak macam dia duduk di hujung fa, tapi sebenarnya huwa adalah dhamir munfasil ya. Maka dia maksud dia. Okay? Sebab fa ni dah satu perkataan, huwa ni satu perkataan yang Zah. So kalau macam yang jenis bersambung tu dia bersambung dengan perkataan lain lah. Betul. Katalah dia pisahkan fa dengan huwa. Nampak huruf fa saja. Kan macam pelik sikit kan? Dia adalah sedikit yang tidak menepati seperti yang dia bagi tahu kita, tapi kita faham sebenarnya ya. Fahuwa di situ fa satu kalimah lain fa bermaksud maka, tapi kategori dia macam wa tu, yang waman tu. Fa tu kategori dia wan. Wa tu dipanggil ataf, dipanggil huruf ataf. Ya, maka huwa adalah dhamir munfasil, maka dia, itu maksud dia. Ya. Okey, hasbuhu ni hu di sini hasbuhu ni sama dengan wayarzuquhu. Dalam ilmu bahasa Arab dia tak pedulilah maksilah tawilah ke, maksilah qasirah ke, pendek ke, dia tak peduli. Tapi dia tak ada, maksud dia tak tulis pula dia punya domir tu mencukupi je. Kat sini. Itu memang terjemahan dia lah. Itu terjemahan dia. Sebenarnya hu di situ hasbu kalimah lain sebenarnya. Hasbu kalimah lain, hu di situ adalah dhamir muttasil sebenarnya. Jadi ini terjemahan Quran yang ini. Pak, kalau kita nak ikut terjemahan semata-mata, kita langsung kita sangka ini bukan, kita tak nampak dia dhamir muttasil. Okey, hasbu sama dengan yang hasbi rabbi hasbi tu. Ya hasbunallah hasbu. Memang hasbu satu kalimah. So hu di sini adalah dhamir muttasil sebab saya dah tahulah hasbu satu kalimah lain ya. Mencukupinya sebenarnya ya. Dan saya nak pesan dalam ilmu bahasa Arab, dhamir maksilah tawilah panjang ke, maksilah qasirah pendek ke, ataupun pendek betul-betul, wa yarzuquhu, dia tak peduli, tetap dhamir muttasil ya. Dan kita akan jumpa hi nanti di hujung ya, amrihi ya. Hi di sini sama dengan hu yang hasbuhu, ataupun sama dengan wa yarzuquhu tu sama ya. Dia boleh jadi hu, dia boleh jadi hi. Kenapa dia jadi hi? Sebab nak matching baris bawah amri. Tapi di sini bukan huruf jar. Tadi Kak Jem kata huruf jar membaris bawah kan, betul. Tapi di sini dia baris bawah bukan kerana alasan huruf jar. Bukan. Ya, tetapi kerana alasan kalimah sebelumnya amri, berbaris bawah. Ya, tapi dia bukan huruf jar. Dia boleh, apa Kak Jem? Kak Jem cakap ke? Tak ada. Saya nak dengar apa tadi? Tak ada. Kenapa tak ada? Sama lah macam ni Zuzah, ni hasbuhu yang takkan nak jadi hasbuhi pula kan? Takkan jadi hasbuhi kan? Jadi, senang cerita kalau kalimah sebelumnya berbaris bawah, makanya biasanya dia jadi hi biasanya. Tak semestinya dia huruf jar ke tak huruf jar. Ya, itu dia kata nak matching penggunaan lah sebenarnya. Kalau amrihu memang tak ada lah. Hasbuhi memang ada ya. Itu biasanya cumanya hi kalau sebelumnya kalimah sebelumnya baris bawah, dia akan ikut baris bawah ya. So ini hu yang pertama, wa yarzuquhu, hasbuhu, dan juga hi, ketiga-tiganya benda yang sama. Dhamir muttasil untuk huwa. Ya tu huwa. Lagi. Siapa dah? Ada kita? Habis. Habis dah. Okey. Siapa nak ada soalan? So hari ni saya harap kita jelas tentang dhamir munfasil dan juga dhamir muttasil. Harap-harapnya walaupun kita mungkin tak hafal semua ya. Ni satu lagi saya nak warning kalimah Allah ni. Saya nak warning ni Kak Jem tadi patut Linda. Kalimah Allah memang ada huruf ha. Tak kisah kat sini tengok inna Allah. Patut ni yang tiga ni ah. Hi ha hu. Kalimah Allah, ejaan kalimah Allah memang ada ha. Jadi itu bukan dhamir. Tak, bila dah berbaris bawah ni dah jadi macam lama ada. Padahal memang Allah jugalah kan. Ya, kita ada ketiga-tiga di sini. Allah. Dia kalimah Allah tu mabni ya Ustazah. Mabni.
Siapa yang mabni? Kalimah Allah tu mabni. Mana mabni? Kak Jam, Kak Jam. Okey, tengok. Jap. Kalau kalau Kak Jam kata kalimah Allah mabni alallahi baris bawah. Lepas tu tak ayat bawah dia inna Allah. Kata pula. Lepas tu ja'alallahu baris depan pula. Itu bukan mabni apa? Oh, dia bukan mabni. Dia ikut apa ni? Dia ikut ayat sebelum tu ya Ustazah. Ya, pandai. Ya, dia ikut di kalimah bukan ayat lah, kalimah perkataan sebelum dia. Kalimah sebelum tu. Ya. So di sini Sebab Allah sini kan ni innallaha ja'alallahu. Macam tu. Ya. Ustazah macam Allah. Okey, sekejap. Saya nanti. Saya nak clearkan satu dulu untuk Kak Jam dengan Linda dulu sebab dia orang yang sebut Allah tu ha di hujung kalimah Allah bukan domir. Itu saya nak bagi tahu ya. Tak kisah ada he ke, dia hu ke, ha ke. Ha di hujung kalimah Allah adalah spelling kalimah Allah. Okey. Sekarang saya nak Kak Katie tanya ja'alallahu. Ya? Betul tak? Kan? Ya. Okey. Saya bagi tahu kat sini ya. Ja'ala adalah fi'il madi 3 huruf. Nampak? Ja'ala 3 huruf ya baris atas. Ja'ala maksudnya dia telah jadikan maksudnya. Ya. So dhamir di dalam ja'ala adalah huwa. Dia telah jadikan. Dia tu siapa? Siapa dia tu? Allah tu. Allah tu baris dia hu. Bila Allahu maknanya Allahu adalah huwa di dalam ja'ala. Dia takkan ada ja'alallaha lain lah. Maksudnya bukan Allah yang jadikan. Kalau baris dia ja'alallaha maksudnya bukan Allah yang jadikan, benda lain yang jadikan Allah. Kalau macam tu, pentingnya baris tu. Ya. So saya nak kata kat sini Allahu dhammah mengatakan Allah adalah huwa di dalam ja'ala tadi. Ataupun saya ulang, Allahu mengatakan Allah adalah fa'il, perbuatan, pelaku kepada fi'il tadi, ja'ala. Okey? Yang faham? Yang atas tu sesungguhnya Allah. Okey, sekarang ni pula innallaha. Kenapa Allah tu jadi kerana kalimah inna. Kerana kalimah inna dia ada fungsi dia. Inna bermaksud sesungguhnya, itu maksud dia, dan dia juga memberi maksud penekanan ya. Tetapi inna ada fungsi dia. Inna menasabkan isim selepas dia. Itu fungsi dia. Ya, so dalam Quran tak ada innallahu, tak ada. Innallahi confirm tak ada. Kenapa dia jadi Allah? Sebab inna tu. So inna ada fungsi dia, menasabkan, membaris ataskan isim selepasnya. Ya. Baris. Okey, faham ya? Faham. Dan Allahi, kenapa Allah jadi hi? Kerana ala. Kerana jar. Betul. Okay. Sebab tu boleh ada tiga baris. And Allah bukan mabni. Ya. Kalimah Allah bukan mabni ya. Dia boleh menerima semua baris. Allahu. Semua baris. Itu baris. Allah itu nasab ya, baris atas. Allahi itu baris bawah. Panggil kasrah, majrur daripada. Saya ulang, isim kalau di umum, isim umum boleh menerima ketiga-tiga baris tadi, boleh. Ya. Allah boleh, Allah boleh, Allahi maksudnya isim-isim yang umum. Tetapi melainkan perkataan-perkataan ataupun isim-isim yang mabni. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa, memang ejaan Nabi Musa. Kalau kita kata kat sini contoh ya, saya berkata ala Musa, takkan ada ala Musi, tak ada. Sebab Musa memang mabni. Ya. Dan kalau kebetulannya inna Musa, tak ada masalah lah. Memanglah inna tu menasukkan, tapi Musa memang ada Musa. Tapi katalah Musa menjadikan sesuatu lah. Bukan ayat ni ya. Katalah kita nak tukar yang ja'alallahu. Allah tu kita nak tukar kepada Musa. Kita tak adalah nampak ja'ala musu. Memang tak ada lah. Memang tak ada. Jangan tak payah hafal. Dia ada perkataan-perkataan dia. Kalau kita biasa dengan Quran, kita rapat dengan Quran, kita tahulah Musa je. Tak ada Musi, tak ada musuh. Habis je kita. So itu reflect kekerapan kita dengan Quran saja ya. Okey, siapa nak tanya soalan lain? Sila. Hari ni nampaknya macam lebih memahami je, betul tak? Lebih memahami kan dhamir ya? Insya-Allah Ustazah. Kan dhamir
Dhamir munfasil, dhamir muttasil, dan Allah tu jangan sekali-kali mengatakan ha di hujung Allah tu dhamir, bukan. Memang spelling tu, ejaan Allah tu memang ada huruf ha. Walaupun dia si, dia hu ke, dia ha ke, itu bukan dhamir. Right? Tak? Tak ada soalan lah? Tak ada? Ada satu soalan tak terfikir, macam kadang-kadang teringat Rasulullah. Sama juga tu. Saya bagi contoh ya. You nak kata Rasulullah, Rasul. Sekarang fokus kita pada Rasul, betul tak? Rasulullah, Rasulullah. Ada ketiga-tiga. Jadi sama macam tadilah. Kalau kita kata tentang, kita bercakap tentang Rasul Allah, ya. Tentang tu perkataan dia an, ya. Ataupun you nak guna ila pun boleh lah. Ila Rasulillah. Ila Rasulillah, kepada Rasul. Ya Rasulillah. Sebab huruf jar tadi. Tapi kalau Nabi bercakap, qala, Nabi telah bercakap. Qala Rasulullah. Qala Rasulullah. Sebab dia tak boleh qala Rasulillah. Tak ada, lain. Sebab Rasul tu tukang yang bercakap tadi. Ya, fa'il. Dan kalau Rasulullah, contohnya dia nak pergi berjumpa dengan Rasulullah, dia nak berjumpa. Dia nak berjumpa dengan siapa? Dia kata urid an apa jumpa, dia nak bercakap urid an apa ke, dia nak berjumpa ke, dia nak bercakap dengan siapa? Mesti Rasulullah. Dia sama konsep macam tadi, cumanya yang fathah tu bari atas tu dia ada alasan lain juga. Bukan kerana inna saja. Membari atas inna saja. Dia ada benda lain juga yang membari bawakan. Saya bagi tahu bukan jar saja membari bawakan. Ada benda lain yang membari bawakan. Ada. Dan juga bukan inna saja membaris ataskan. Macam innallaha. Bukan inna je. Ada benda lain, perkataan lain yang membari bawakan. Ada alasan lain. Ya? So itu dia ada alasan yang lebih lagi lah. Bukan di situ saja. Kalau kita terjumpa ayat-ayat yang akan datang, mungkin kita tengok lagi lah ke perubahan daripada Rasulullah menjadi Rasulullah, juga boleh menjadi Rasulillah. Tapi kena ingat yang original dia Rasulullah. Itu original dia. Okay. Kadang-kadang bahagia tu bila kita hafal kan, buat hafazan, kadang-kadang kita one track kan. Cumanya bila menghafal ni, pesanan saya, bila menghafal pastikan baris-baris tu betul. Sila, itu wajib. Maksud dia salah. Elok-elok kita kata elok-elok Allah yang kurniakan, tiba-tiba kita baca Allah dikurniakan. Kan salah kan? Kan? Betul tak? Jadinya masalah besar tu kalau dalam sembahyang. Masalah besar, ya. Salah baris, kesalahan besar. Kalau tanpa sedar, kesalahan besar tu ada yang berdosa, ada yang tidak berdosa. Nampak tak? Kalau dia sengaja mengubah baris tu, kesalahan besar tadi jatuh dosa. Tapi kalau dia kesalahan besar tapi tanpa sengaja, kesalahan besar. Tapi taklah dia berdosa setahap orang yang dengan sengaja mengubahnya. Nampak? Benda tu pesanan saya, kalau nak menghafaz, ikut teks tu dulu. Hafaz, pandang teks tu dulu, pastikan barisnya betul. Saya nak cakap sikit. Tapi saya ni tak tahu, ngompat. Saya baru pergi tempat kursus saya punya umrah tu. Saya tak nak sebut nama lah, jangan tanya banyak-banyak. Tapi dia ada dua mutawif. Tahu tak, Ustaz mutawif ada dua. Yang seorangnya saya kenal, seorang tu baru. Tapi seorang pakai serban, kira macam hebat lah, betul tak? Jadinya tapi bila saya dengar, saya kan guru Quran kan. Bila saya dengar, Cakgi dia baca ada dengung, Cakgi dia baca tak ada dengung, Cakgi dia baca pendek. Yang mana mak wajib dia baca pendek, lepas tu mak Jai dia baca panjang. Saya kata aduh, stres saya mendengar masa tu. Bayangkan Ustaz Mutawi ni, saya tak nak sebut nama. Bila tak sebut nama, kita tak ngumpat orang. Tapi saya nak cakap bila saya seorang guru Quran, Ustaz Mutawi tu baca Cakgi ada dengung, Cakgi tak ada dengung. Cakgi mak wajib baca pendek, mak Jai baca panjang. Saya kata ya Allah, itu hanya Rabbal Alamin. Buat punya saya, tapi saya tak menyebut pada orang lain tak. Saya simpan dalam diri saya, tapi anda ni anak murid saya. Jadi saya cakap pentingnya tadi. Dan sebenarnya bukan yang baru je saya pergi hari Sabtu hari tu. Tapi saya tak nak argue lah, lantak dia lah kan. Saya tak nak argue kan. Saya guru Quran kan, jadi dia baca tu semua saya tahu. Faham pun saya tahu di mana tajwid dia salah. Pada dia seorang mutawif. Ustaz mutawif yang membawa jamaah kan. Lepas tu saya kan. Jadinya sebenarnya umrah pertama saya beberapa tahun dulu pun, saya cakap jujur ya. Saya tak sebut dengan ejen mana. Jadinya saya tak ngumpat. Umrah pertama saya dia adalah buat macam
Dia buat macam apa? Dia macam buat baca Yasin. Dia baca Yasin ke apa ke dekat satu tempat tu lah. Saya tak ingat hotel ke mana. Saya pergi, saya pegang lah. Saya bawa tablet masa tu kan. Saya bawa tablet. Lah dia baca melanggar-langgar je, tahu tak? Saya kata, Aduh lah. saya kata, ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbal Alamin. Tapi saya tak tahu, dia bukan mutawif saya. Yang masa saya pergi tu, saya tahu mutawif saya. Tapi dia tu dianjurkan oleh pihak lain, tahu tak? Yang bukan mutawif. Tapi dia membaca, dia lead bacaan Yasin ke apa tadi tu. Saya tahulah, saya tengok, Cak Gi dengar, Cak Gi tak dengar, Cak Gi macam ni. Saya kata, saya heran. Saya heran. Saya sangat heran, saya sangat menjaga sebab saya seorang guru Quran dah 20 tahun saya, tapi saya heran Ustaz mutawif, orang yang menganjurkan macam ni tadi di Mekah tahu, saya cerita di Mekah, di Madinah tahu, bukan kat sini. Boleh membaca langgar. Saya menggeling-geling. Pesan kat dia suruh ambil kelas Al-Quran Ustazah. Pasalnya ya Allah ya Tuhan ya Rabbal. Macam mana Ustazah kalau orang macam tu, kalau dia bawa-bawa macam tu kan, lepas tu dia baca ayat tu tak ikut tajwid kan, macam mana? Dia bacakan untuk orang ramai. Semuanya orang yang dibacakan tu lagi tak tahu. Yang dibacakan tu lagi tak tahu. Mungkin begini. Sebab saya cakap jujur, bila saya mengambil tauliah, kami kena pergi Jais Maiz tu ya, jabatan kan, apa tu, lepas tu kami kena isi borang, lepas tu kami kena lampirkan apa kelulusan kami semualah, berbual semualah. Saya sertakanlah saya punya usuluddin saya kat Universiti Melaya, bahasa Arab saya beberapa sampai ketua Jais, ya Allah Ustazah nak mengajar siapa ni? Dia terkejut sebab dia kata kalau yang datang yang lain semua tak ada benda-benda semua. Yang nak mengambil tu, saya kalau budak tahfiz lah memang hebat lah. Saya cerita kalau orang-orang biasa yang ada tauliah tu tak ada ilmu bahasa Arab, tak ada. Saya CJ bahasa Arab saya ada beberapa, lepas tu dengan saya punya diploma usuluddin saya buat, Ustazah nak ngajar saya siapa ni? Saya nak ngajar isi orang je. Saya cakap dia kata, Masya Allah, Ustazah layak mengajar di universiti. Dia kata, memanglah saya layak, tapi saya tak nak. Dia kata, saya tak nak terikat di universiti. Saya nak mengajar isi-isi orang je, Tuhan. Saya cakap, tapi dia terkejut. Nampak tak? Sebab saya ada segalanya. Dan rupanya yang pergi tu, kalau tahfiz ada masalah. Budak tahfiz memang dahsyat-dahsyat, hebat-hebat semua. Kalau ustaz-ustaz, bila-bila yang majlis-majlis besar, tak ada masalah. Tapi kalau yang biasa-biasa ni, dibenarkan. Walaupun tak ada yang tadi. Sebab untuk dia mengajar, untuk karya di tempat dia, yang langsung tak tahu. Maksudnya dibenarkan. Kita memahami tahu, dibenarkan mereka mendapat tauliah tadi untuk membimbing penduduk dia yang langsung tak tahu. Maksudnya saya anggap yang macam itulah lebih kurang saya anggap. Dia tengok, Cak Gi dia dengar, Cak Gi dia tak dengar, Cak Gi mak wajib dia baca pendek, mak Cak Gi dia baca panjang. Ya Allah ya Tuhan ya Rabbal Alamin. Saya mengucap-ucap dalam diri saya tu. Tapi saya tak buka mulut lah. Saya katakan, lepas tu bila saya dan adalah dia orang dua sama tawif berbeza. Seorang yang pertama cakap bila dalam ihram tak boleh sentuh Kaabah, tapi Ustaz mutawif yang kedua kata itu pendapat dia, boleh je sentuh. Saya diam je, suka hati korang lah. Saya pegang kalau dalam ihram saya tak pegang, saya tak sentuh Kaabah. Itu memang saya pegang itulah kan. Saya tak nak. Cukupkan 7 baru sentuh. Itu saya pegang. Tapi yang mutawif kedua itu pendapat je, boleh je sentuh. Jadi dia orang pun pelbagai kan. Jadi saya ambil yang saya rasa saya nak dengar lah, walaupun saya dah ni, tapi saya duduk dengar sekejap. Saya nak dengar manalah tahu ada sesuatu yang saya belum dengar kan. Jadinya tapi bila part baca doa, baca sedikit zikir-zikir, ya Allah ya Tuhan, kau langgar tu, kau langgar ni, Allah mengucap pula tu, panjang saya. Billahi ta'ala. Bukan ngumpat tau. Saya bukan ngumpat tapi saya tak faham. Tapi itu mengetahui kalau pemiliknya pun tak berapa tahu tentang Quran kan. Banyak je pemilik ejen yang tak tahu kan. Mulalah dia punya mutawif macam tu lah saya cakap kan. Tapi saya tak akan buka mulut lah dengan you all semua. Tak ada kena-mengena dengan dia orang. Jadinya ini tidak mengaibkan dia orang kan. Jadinya tak apalah, biar je lah dia membimbing orang-orang lain kan. Masya Allah, tabarakallah. Tapi membimbing ke jalan yang salah Ustazah. Apa dia Kak Jan? Membimbing ke jalan yang tak betul. Yelah sebab yang dibimbing tu langsung zero. Jadinya dapatlah juga yang dibimbing tu terus zero, tahu tak? Kan? Jadinya macam tadilah, macam saya kata pihak Jais Maiz membenarkan orang-orang di kampung tu mendapat tauliah, tak pandai mana pun, tak pandai, tapi dia membenarkan juga supaya ada orang membimbing orang yang zero tadi. Kita pegang yang macam tu je. Supaya tak ramai macam Ustazah. Itulah dia kata
Ustazah nak mengajar siapa? Saya ingat ya, saya nak ajar isi-isi orang je. Ya Allah, Allah dengan segala ketulusan ini, dia kata, dia cakap lah, dia kata layak mengajar di universiti. Lepas tu dia kata bila saya baca Fatihah, bila saya baca Fatihah masa tu lah, saya ada imam besar Masjid Negeri Shah Alam ada masa tu. Lepas tu imam yang sekarang agaknya lah. Lepas tu ada yang Jaiz Maiz punya ketua lah, dia punya kan. Bila saya habis baca Fatihah, Masya Allah, Tabarakallah, dia cakap. Memang itulah cara saya membacanya kan. Masya Allah, Tabarakallah, ya Allah, bacaannya dahsyat, membaca Al-Quran ya. Saya diam. Dan memang saya di dalam dunia ini kan. Ini dunia saya kan. Jadi itulah bacaan saya. Kan jadinya dia sampai jumpa dengan ramai orang. Ramai je yang membimbing Quran tak pandai bahasa Arab, tak mahir. Lepas tu saya terpulang. Itu you mengajak orang yang zero. Tak ada masalah sebenarnya. Boleh kan. Tapi saya berada di tempat inilah saya suka. Ya, alhamdulillah. Sebab saya sendiri nak memahaminya. Saya tak nak membaca benda yang saya tak faham. Saya tak nak. Dan alasan saya belajar bahasa Arab, saya bagi tahu ya. Alasan saya belajar bahasa Arab, saya mengaji dulu dah dipuji oleh ustazah saya, dia puji semua, tapi saya geram, saya tak faham Arab. Saya geram tak reti. Itu alasan saya mempelajari ilmu bahasa Arab sampailah mahir bahasa Arabnya dan memahami dia punya vocabnya. Yang mudah-mudah tu insya-Allah. Insya-Allah kalau saya cakap hari ini saya baca Quran tu macam saya baca buku cerita lah, melainkan 1-2 kalimah yang memang jarang digunakan, itu saya rujuk. Tapi kalau biasa ayat biasa tadi, kalau orang baca zikir perempuan baca ayat tu, memang saya memang memahaminya, dia memang lalu dalam otak saya macam tu. Dan saya tak boleh nak patah belakang dah. Saya memang mahu berada di situ. Saya tak nak jadi pengajar yang tidak memahami, saya tak nak. Macam tu kan. Tapi saya berdepan jugalah. Ustaz Muntawi yang bimbing saya pun baca lintah bukang kan. Tapi tak apa. Amin. Kami Saya? Beruntunglah kami semua dapat ustazah. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin ustazah. Jangkit lah ustazah. Saya lah sedikit lah. Saya sedikit sebenarnya dari kecil. Saya sedikit dari kecil bila saya belajar bahasa Inggeris, cikgu bahasa Inggeris puji saya. Masya Allah. Bila saya belajar bahasa Arab, cikgu bahasa Arab puji saya. Saya memang dari kecil. Tak ada bongkak. Tapi memang Allah tu nak tempatkan saya di sini sebenarnya. Jadinya bila mengajar pun saya nak mengajar yang betul lah. Saya memilih nak mengajar yang betul. Saya tak nak mengajar tanpa saya sendiri memahaminya. So mudah-mudahan anda semua, tengah saya sihat, tengah anda semua sihat, rebutlah peluang ni kan. Kita tak tahu esok lusa kan. Jadinya dia kata iqtanim grab iqtanim tu grab ambil dengan cepat 5 perkara. Ketika waktu lapang sebelum kita busy, ketika kita hidup kita mati, ketika kita sihat sebelum kita sakit, lepas tu ketika kita ada kelapangan sebelum ataupun rezeki untuk kadang-kadang untuk belajar ilmu tu kita kena bayar dengan rezeki sebelum kita tak ada benda tu semua bayar. Dia ada 4 atau 5. Jadi kata iqtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 peluang ini sebelum datang 5 yang lain tadi. Ingat pesanan tu. Jadinya selagi kita ada masa, sila niatkan untuk faham Quran tu. InsyaAllah. Kita bukan benda-benda lain tu akan datang kemudian. Itulah sedikit perkongsian saya. Okey, so insyaAllah hari ni Linda minta saya buat bahasa Arab, saya tak ada masalah, dan esok Quran sebab Linda esok dia ada audit. Bila dia ada audit dia tak boleh masuk. Sebab hari ni dia kan dia nak share screen semua kan, kerja dia kan, dia mahir lah kan. Jadinya so insyaAllah esok tu Al-Quran ya. Tak ada soalan lain? Ada tak soalan lain? Ada? Tak ada saja. Nak ucap selamat mengundi lambat lagi. Lambat lagi mengundi. 2 minggu lagi La ustazah. Itu lambat lagi, jadinya saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ilal liqa, ma'assalamah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Silakan. Salam ustazah. Terima kasih. Ejen. Tutup ya.